Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Sidang penonton yang saya muliakan, mudah-mudahan rancangan Al-Kuliah kita ini menjentik perasaan kita, menyentuh jiwa kita tentang kehidupan kita yang sementara di dalam dunia ini. Dunia kita, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Hanyalah semata-mata permainan, semata-mata tipu daya belaka. Sebaliknya, akhirat itulah yang kekal. Akhirat itulah yang abadi. Jadi pada perkataan itulah saya nak mengajak pada tuan-tuan untuk sama-sama kita merenung, berfikir dan kita membuat persiapan tentang suatu perkara yang pasti kita akan bertemu dengan dia, iaitu maut, iaitu sakaratul maut, iaitu kematian. Yang hari ini manusia cuba nak lari daripada kematian, tuan-tuan. Tapi dia lupa kematian itu semakin hampir kepada kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 11. وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Allah sama sekali tidak akan melewatkan, menangguhkan kematian bila sampai kepada ajal. Kata Allah, walan, sama sekali tidak, kata Allah, ditangguhkan kematian kita. Kita semakin lama semakin hampir kepada kematian. Berdiri belah kiri saya ni lambang ataupun satu misal contoh. Kita sekarang sedang menuju ke arah kematian ini. Ada yang masih jauh. Ada yang sangat hampir dah kepada kematian. Ada yang hampir sangat-sangat dah. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Begitulah perbandingannya, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran banyak tentang ayat kematian. Banyak tentang kiamat kecil, tentang kiamat yang besar. Selalu kita bercakap tentang soal kiamat yang besar. Tapi kita lupa tentang kiamat yang kecil, iaitu kematian. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sangat hampir kepada kamu tentang saat kamu akan dihisap. Tetapi banyak di kalangan mereka itu yang masih lupa, lalai. Tuan-tuan yang saya muliakan. Yang pertama, kematian akan datang kepada kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap daripada yang bernyawa ini pasti akan mati. Pasti akan menemui maut, pasti akan merasai kematian. Apa tanda-tanda kita akan mati? Pertama, tanda-tanda yang kita akan mati ialah berapa ramai di kawasan kita, berapa ramai kawan-kawan kita yang telah mati. Ahli keluarga kita yang telah mati, berapa banyak kubur-kubur yang telah dipenuhi dengan orang-orang yang telah meninggal dunia. Itulah tanda satu hari kita pula yang akan mati. Jangan cakap tak ada tanda, Ustaz. Mati ni tak ada tanda, Ustaz. Jangan cakap kematian ada tanda. Apa tandanya? Mak kita dah meninggal, abang kita dah meninggal, ayah kita dah meninggal, opah kita dah meninggal, jiran kita dah meninggal, kawan kita dah meninggal. Satu hari nanti, aku pula yang akan meninggal. Tanda yang kita akan meninggal ialah orang lain meninggal. Kubur-kubur sudah mula dipenuhi. Tanah yang tidak bernesan, sekarang sudah bernesan. Keranda yang tidak pernah digunakan, sudah kerap digunakan. Van mayat yang baru disiapkan, hari ini sudah digunakan untuk mengangkut mayat. Itulah satu hari tandanya bahawa kita juga akan mati. Yang kedua, tuan-tuan yang saya hormati, bagaimana kita akan merasai kematian itu?
Setiap satu benda yang kita jumpa, setiap satu benda yang kita tempuh, pasti kita akan merasai keadaannya. Tanyalah apa pun. Apa rasa awak pergi melancong? Kita kan rasa, oh best, cantik, best. Tapi yang paling bestnya naik kereta kabel. Best. Nampak? Apa perasaan awak makan acar buah ni? Dia macam masam sikit. Dia rasa macam kelak-kelak manis sikit lah. Okey lah, not bad lah. Apa rasa awak bawa kereta mahal 1 juta ni? Ya Allah, memang tekan sikit pun pergi. Aduh, subhanallah. Nampak? Apa rasa awak pakai baju macam ni? Rasa macam selesa lah. Walaupun dia panas, tapi rasa macam cuaca luar panas. Tapi bila kita pakai tu macam tak panas sangat lah. Okey lah, kain dia okey lah. Semua benda yang kita rasa, kita akan rasa. Semua benda yang kita dapat, kita akan rasa. Begitu juga dengan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kita akan mati. Maka kita akan merasai kematian itu. Macam mana Ustaz? Kita ambil sebatang kayu, sebilah kayu ke apa benda lah yang berduri. Kita boleh ambil contoh batang kelapa sawit tu, pelepah sawit tu yang penuh dengan duri dia. Dimasukkan dalam perut dan disentap keluar. Ada orang yang membayangkan begitu kesakitan mati. Ditarik, dimasukkan dalam perut dan ditarik keluar. Tuan-tuan bayangkan semua benda ikut sekali dengan duri-duri tadi. Ada yang mengatakan bahawa kesakitannya seperti 1000 kali binatang yang disiat kulit dia hidup-hidup. Saya tak sanggup hati tuan-tuan, saya tak sampai hati tuan-tuan untuk melihat dalam video di YouTube bagaimana orang membuat zalim pada binatang kucing. Dia gantung, dia tarik kulit kucing tu, putih kucing tu. Tinggal isi je, kulit dia tarik. Saya kata zalimnya kamu buat pada kucing ni. Tapi bila 2 kali saya tengok, saya mula berfikir, beginilah rupanya kesakitan mati. Malah lebih dahsyat daripada apa yang dia alami oleh si kucing tadi. Bandingannya 1000 kali disiat hidup-hidup orang yang sakit mati ni. Bandingan kematian Rasulullah sebut macam bandingan ditetak dengan pedang 300 kali tetakan. Allahu Akbar. Sekali tetak pun putus. Ada orang yang ditetak di kepala ni tuan-tuan, terbelah kepala dia. Bayangkan ditetak 1, 2, 3, 300 kali tetakan daripada kematian. Bandingan orang yang sakit bila menghadapi kematian. Segala pengalaman orang lain kita dah rasa. Tapi pengalaman orang yang dah mati belum kita rasa. Dan kita akan rasa selepas ini. Dan malangnya, pengalaman mati itu tidak boleh dikongsi pada orang lain. Allahu Akbar. Pengalaman tentang kematian inilah tuan-tuan yang tidak dapat dikongsikan. Pengalaman pergi umrah boleh kongsi, pengalaman melancong boleh kongsi, pengalaman aksiden boleh kongsi, pengalaman buat operation boleh kongsi. Tapi pengalaman kematian hanya kita yang menanggung. Sebab tu saya nak nasihat pada tuan-tuan. Kalau saya sebagai seorang penceramah, cakaplah qulil haq walau kana murran. Cakaplah walaupun pahit. Jangan hanya nak menjaga hati orang. Sebab orang tu tak boleh tolong saya bila saya berhadapan dengan kematian. Tegurlah, nasihatlah orang. Janganlah nak jaga hati orang semata-mata. Orang tu tak boleh tolong kita bila malaikat maut datang pada kita. Sebab itu Allah sebut pada kita, ittaqullah, bertakwalah kamu pada Allah, bertakwalah kamu pada Allah.
Doktor yang pakar tak boleh tolong kita bila saat kematian. Ulama yang besar duduk sebelah kita pun tak boleh tolong. Isteri suami kita pun tak boleh bantu kita di saat itu. Kita berhadapan dengan kematian. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 78, Ainama takunu yudrikumul maut. Di mana sahaja kamu berada, kamu akan dijemput, mati akan datang. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kamu berada dalam tembok yang tinggi, malaikat tetap akan sampai dan orang lain tidak boleh bantu kita. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan yang kedinginan akan sampai. Tuan-tuan yang saya hormati, sebab itu Allah kata, takutlah pada Allah. Jaga diri kamu, jangan buat maksiat. Nanti mati menjemput. Takutlah kamu kepada Allah, sayanglah kamu kepada Allah. Hanya Allah yang boleh bantu kamu. Kekasih kita, orang yang kita sayang, yang kita buat semata-mata nak menjaga hatinya, tak boleh bantu kita, tuan-tuan. Pegang. Dia akan datang pada kita walaupun kita duduk dalam istana yang besar, tembok yang kukuh, pengawal yang banyak. Tak ada makna kepada malaikat maut. Dia tetap akan datang. Malah dalam sehari ini pun berpuluh kali malaikat maut ziarah kita. Berpuluh-puluh kali dia datang ziarah kita. Cuma kita tak perasan. Kita sibuk dengan permainan, kita sibuk dengan keseronokan, kita sibuk dengan banyak benda, sampai kita tak fikir tetamu tu datang. Satu hari dia datang dan dia cakap, aku dah cari rezeki kamu di timur, di barat, di langit, di bumi. Rezeki kamu dah tak ada. Ajal kamu ni, umur kamu pun dah tak ada dah. Dan sampai dah saatnya untuk kamu berpisah dengan dunia. Allahu Akbar. Minta nyawa, tak boleh. Panjangkan umur saya, tak boleh. Maka bermulalah satu episod yang selama ini kita tak nak. Bermulalah satu benda yang berlaku yang pasti yang selama ini kita lari. Bermulalah satu tragedi yang selama ini hanya berlaku pada orang lain. Dan hari ini takdirnya telah sampai kepada kita. Soalannya, bagaimana persiapan kita? Dah bersedia? Ada orang yang buat persiapan untuk pencen. Saya dah pencen nanti Ustaz. Saya pun tak tahu nak buat apa, so saya dah beli tanah, saya nak buat kebun, semua. Tapi persiapan untuk mati, ada orang yang buat persiapan untuk masa depan. Saya dah menabung, saya dah menyimpan. Jadi kalau apa-apa berlaku pada saya, anak-anak saya, insya-Allah, isteri saya pun tak ada susah lah Ustaz. Tabungan pahala untuk abang macam mana? Kenapa kita perlu benci untuk bercakap soal mati? Sedangkan mati itu pasti. Kenapa bila kita bercakap soal mati, orang cakap, Ustaz ni cakap soal mati, tak membangun tau. Mati. Bila nak majunya? Mati. Kenapa kita tak boleh cakap pasal mati, sedangkan mati itu tak tentu untuk awak? Mungkin hari ini, mungkin besok. Kemudian Nabi cakap, siapa orang yang pandai? Hari ini, orang pandai ialah orang yang ada PhD. Dia pandai. Dia doktor tau. Dia PhD tau. Sedangkan Nabi cakap orang yang pandai ialah orang yang banyak mengingati kematian dan orang yang banyak membuat persiapan untuk kematian. Itulah orang bijak. Maka siapa yang bercakap soal kematian dan membuat persiapan selepas kematian, itu adalah orang-orang yang bijak, tuan-tuan. Siapa orang cerdik? Orang yang ingat mati dan membuat persiapan selepas kematian. Kita yakin pada mati.
Tapi pernah tak kita buat persiapan untuk selepas mati? Yakin pada mati lain, membuat persiapan untuk menghadapi selepas kematian lain. Banyak orang yakin mati, dia tukang mandi mayat, apa tak yakin pula? Dia tukang gali kubur, apa tak yakin pula? Tapi persiapan tak ada. Sebab tu Nabi tak suka orang yang ziarah orang mati, orang yang menguruskan orang mati, tetapi tidak mengambil iktibar daripada kematian yang diuruskan. Tuan-tuan yang saya muliakan, kematian yang datang kepada kita tu, kita nampak kematian itu macam sunyi. Maksud saya apa? Duduk dekat atas katil, seorang-seorang dia sakit, dia tarik nafas. Tuan-tuan pernah tengok orang yang sampai pada tahap nazak, dia tarik nafas, masuk ni kabel ke mulut, nganga. Dia punya paru-paru dia di luar tu duk pump. Kita tengok pula bacaan oksigen dia dekat jantung dia. 60, 68. Tekanan darah dia pula 70. Oksigen dia makin rendah 40. Dah duk menyala dah. Bip, pap, 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 pap. Doktor, nurse. Kita yang menunggu ni, kita kelang kabut. Mak kita baca Yasin wal Quranil Hakim. Tuan-tuan bayang tak orang yang sedang menghadapi nazak tu macam mana? Kita baca Yasin, ya orang lain sibuk, doktor, nurse. Doktor pun tekan dia, bagi dia pernafasan pada dia. Nurse berdiri tegak di hadapan dia. Bayangkan tuan-tuan macam mana dia menghadapi saat itu. Apa yang dia nampak? Apa yang orang sakaratul maut nampak ketika menghadapi kematian? Ada malaikat maut yang dia nampak dengan wajah berseri-seri. Putih wajahnya. Pakaiannya putih. Berseri-seri datang tersenyum kepada dia. Tetapi ada orang yang nampak tuan-tuan malaikat maut yang wajahnya hitam legam berbaunya. Wajahnya menakutkan, bajunya menakutkan dengan muka yang sangat garang. Yang menakutkan kepada orang yang menghadapi sakaratul maut. Maka dalam keadaan gelisah, dalam keadaan melompat, dalam keadaan tidak tentu hara, nak bangun dah tak larat dah. Kita tak tahu tuan-tuan apa yang sedang dia nampak. Ada orang yang dipertunjukkan syurga saat dia menghadapi kematian, maka wajahnya tersenyum indah. Tetapi ada yang ditunjukkan neraka saat menghadapi sakaratul maut. Sebab itu Nabi sebut tentang orang yang menghadapi kematian, man ahabballahu liqa'ah ahabballahu liqa'ahu. Man ahabba liqa' Allah ahabballahu liqa'ahu. Man ahabba liqa' Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa-siapa yang gembira berjumpa dengan Allah, maka Allah pun suka berjumpa dengan dia. Allah. Apa makna siapa yang suka berjumpa dengan Allah, Allah suka jumpa dengan dia? Apa makna tuan-tuan hadis ni? Allahu Akbar, subhanallah. Siti Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, siapa yang suka dengan kematian? Nabi cakap, siapa yang suka bertemu Allah, maka Allah akan suka bertemu dengan dia. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, mana ada orang suka dengan mati? Semua orang takut mati. Adakah orang yang takut dengan mati ni Allah tak suka berjumpa dengan dia?
Kata Rasulullah, bukan macam tu Siti Aisyah. Nak tengok orang itu suka tak suka bertemu Allah ialah saat dia menghadapi kematian. Bagaimanakah saat dia menghadapi kematian? Ada orang yang menghadapi kematian didatangi oleh para malaikat dengan wajah berseri-seri. Maka kita tengok dia, tersenyum orang tu, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok ada mayat yang tersenyum? Dia suka tak seolah-olah dia tu mati tu dia suka? Ya. Itulah tanda Allah juga suka berjumpa dengan dia. Ada orang ketika nak mati, tuan-tuan, ketika sakaratul maut, dia boleh baca Quran. Matanya terpejam, tapi dia boleh baca Yasin. Akhirnya dia habis nyawa dengan Yasin itulah. Ada orang, tuan-tuan, yang bila menghadapi kematian sakaratul maut, seolah-olah dia sedang berwuduk. Dia sakit, dia seolah-olah sedang berwuduk. Sedang berwuduk, tuan-tuan, bayangkan. Ada orang yang bila menghadapi kematian, seolah-olah dia tergapai-gapai satu benda yang nikmat. Dia nak ambil benda tu. Dia seolah-olah nak mencapai. Kita tak nampak apa yang dia nampak. Tapi apa yang dia nak ambil itu sesuatu yang menyeronokkan sehingga wajahnya berseri-seri. Itu tanda-tanda orang yang mati dalam keadaan baik. Hidungnya berpeluh, dahinya berpeluh. Dahi orang yang mati dalam husnul khatimah, dahinya berpeluh. Tanda orang yang baik. Wajahnya seolah-olah tersenyum. Bersih, berseri wajahnya. Malah dia menghabiskan umurnya dengan kalimah yang mulia. La ilaha illallah. Ada yang sedang solat, meninggal. Ada yang sedang sujud, meninggal. Saya pernah jumpa ada orang yang bertakbir raya, sedang takbir raya dia meninggal. Sedang takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Meninggal. Dia jatuh atas sebelah orang sebelah dia. Allah, cantiknya, tuan-tuan. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Ada yang meninggal sedang baca khutbah, dia duduk di antara dua khutbah. Khutbah pertama dah habis, dia duduk khutbah yang kedua, dia duduk sebentar, dia tak bangun dah. Bila naik di atas mimbar, kejut dia ke imam, mati dah, tuan-tuan. Mati ketika khutbah hari Jumaat. Ada orang yang sedang sujud, imam sedang sujud, tuan-tuan. Allahu Akbar, rukuk, sami Allah, Allahu Akbar, rukuk, dia sujud, habis sujudnya. Habis dengan sujud, manisnya, tuan-tuan. CCTV merakamkan satu jemaah yang datang lambat ke masjid. Dia betulkan baju dia, betulkan seluar dia, angkat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sembahyang berjemaah. Orang lain bangun, dia masih lagi dalam sujud. Rupa-rupanya dia mati dalam sujud. Allahu Akbar. Semuanya ini, tuan-tuan, pengajaran yang terbaik adalah kematian. Agak-agak macam mana mati kita? Macam manalah mati kita, tuan-tuan? Ada yang mati, tuan-tuan, sedang buat TikTok memasak di dapur. Mati, tuan-tuan. Ada yang selfie, selepas habis saja selfie aksiden di hadapan. Ada yang sedang menyanyi, tuan-tuan, runtuh pentas. Mati dia, tuan-tuan. Ada yang sedang melakukan perbuatan merompak, mati ditembak dia. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sebut benda ini di dalam surah Al-Anfal ayat 50. Walau tara idh yatawaffal ladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarhum wa dhuqu azabal hariq. Kalaulah kamu tengok macam mana dimatikan orang-orang yang kafir, kata Allah. Malaikat itu mencabut nyawa mereka dengan cara apa? Yadribuna wujuhahum, dipukulnya muka mereka. Wa adbarahum, dipukulnya punggung mereka, belakang mereka.
wa dzuqu azabal hariq, dan dikatakan kepada mereka, rasalah kamu azab neraka yang sangat pedih pada kamu, yang membakar kepada kamu. Terang-terang tuan-tuan, adanya kesakitan ketika menghadapi sakaratul maut berdasarkan surah Al-Anfal ayat 50 ini. Bukan orang lain cakap, yang cakap Allah. Kalaulah kamu tengok orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mati mereka. Kalau kamu boleh nampak, malaikat tu dengan bengis, dengan garangnya datang, suruh roh tadi keluar, ditampanya muka orang yang nak mati ni. Ditampanya punggung orang nak mati ni. Disuruh roh keluar. Dengan suara yang kasar, umpama halilintar tuan-tuan. Diserukan kepada mereka, rasalah kamu azab al-hariq, yang membakar kamu, yang menyakitkan kamu, yang memedihkan kamu. Allahu Akbar tuan-tuan. Bila mari mata tegak di atas, mula-mula dia pejam mata. Kita semua baca Yasin. Hospital pun suruh balik lah. Keluarga baca Yasin. Yasin wal Quranil Hakim. Abang-abang, akak-akak, apa yang orang akan buat dulu? Pertama, orang cabut gigi palsu. Kalau kita pakai gigi palsu. Kalau kita pakai gigi palsu, anak datang, mak, nak cabut gigi, mak. Tu tanda-tanda dia. Jangan duduk senyum lagi dah. Mula-mula dia cabut gigi palsu. Saya tuan-tuan, kalau tengok gigi palsu tu, sudah. Tak lama dah. Tegak je. Lepas tu tuan-tuan, dia panggil orang kampung. Datang baca Yasin. Pengalaman saya 3 kali orang baca Yasin kat saya. Saya duduk tegak, orang baca Yasin. Dalam hati saya kata, ya Allah, aku ni nak pergi dah ke? Masa tu takut tuan-tuan. Saya sakit teruk, orang baca Yasin. Allah, nak cakap tak mampu tuan-tuan. Hanya minta bila dia orang baca doa, saya tadah tangan. Macam mana besok kita mati tuan-tuan, kita dengar orang baca Yasin, kita dengar orang baca Yasin. Kita boleh ikut. Tapi ada orang yang bila dibacakan Yasin, dia gelisah. Aku tak mau dengar, aku tak mau dengar. Bayangkan tuan-tuan, langsung tak ada orang baca Yasin untuk kita. Waktu kita nazak. Kita tak pernah bermasyarakat dengan orang. Dan anak-anak kita pernah tak dididik dengan agama. Saat itu kita harapkan orang ringankan bantuan kita, berikan bantuan pada kita, ringankan siksaan. Tiba-tiba Yasin tak sampai. Iqra'uha 'inda mautakum, bacalah Yasin ketika nak mati, tak sampai. Mata duk terpejam, tiba-tiba terbeliak. Memandang ke atas. Orang yang baca Yasin akan berhenti membaca. Reha, ayah kamu ni dah memandang, kata dia. Tok Imam kan cakap, Din, panggil anak-anak semua, Din. Ayah kamu ni dah memandang ni. Dah pandang ke atas. Maknanya dah tak lama, tuan-tuan. Ini akan datang pada kita ni. Mak, ngucap mak. Tak guna lagi dah. Dia tak dengar dah apa awak cakap. Awak hanya perlu suruh dia mengucap La ilaha illallah. Ajar, bukan lagi suruh tadi. Ada orang nak suruh, ma ngucap, ayah ngucap. Dia dah tak dengar. Pada masa itu dia dalam keadaan yang sangat mabuk. Sebab itu nama dia sakarat. Sakarat itu mabuk, kemabukan mati. Dah terhoyong-hayang, tak tahu apa benda dah, macam-macam datang. Dalam saat dia kemabukan nak mati itu, dia nampak mak bapak dia yang telah meninggal datang. Aiman, masuklah agama Yahudi, man. Agama Yahudi lah benar. Man, jadilah kamu Nasrani, man. Nasranilah benar. Dia nampak mak dia nampak bapak dia. Syaitan merupai mereka untuk menyesatkan buat kali penghabisan.
Pada masa itu tuan-tuan, syaitan tidak lagi relax-relax, habis-habisan. Dia nak pastikan bahawa orang ini akan mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Siapa boleh tolong kita pada saat setan sibuk berlumba-lumba nak menyesatkan kita? Fikir-fikirkan tuan-tuan, apa amalan kita yang boleh menjawab itu bukan mak bapak kamu, itu bukan mak bapak kamu. Mereka bukannya beragama Yahudi, Nasrani, bukan. Islam kamu. Siapa yang nak cakap macam itu? Amalan kita tuan-tuan. Cuba tengok amalan kita setakat mana. Allahu Akbar tuan-tuan. Waktu itu syaitan tidak berdiam diri. Sehabis-habis mereka nak menyesatkan kita. Orang saat itu saat dahaga. Tak tahu nak cakap dahaga macam mana tuan-tuan. Hanya kita yang menanggungnya. Saat yang begitu sibuk sekali. Kalaulah disebutkan kepada orang yang nak mati, apa sebenarnya permintaan kamu pada saat itu? Orang nak mati cuma minta ditangguhkan kematian. Sebab kami nak buat dua benda. Pertama, kami nak bersedekah. Dan kedua, kami nak buat amalan soleh. Dua benda ni tuan-tuan, yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni. Orang yang nak mati minta, tangguhkan kematian aku, berikan kematian itu. Ayat yang saya bacakan tadi, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa, sebelum ayat itu. Minta sekejap. Akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Berikanlah aku panjang umur sedikit, aku nak sedekah, aku nak buat ibadat. Kata Allah, no. Hari ni mati kamu. Sayang tuan-tuan, waktu hidup tak nak sedekah, waktu sihat tak nak sedekah, tak nak buat ibadat, mati kau nak buat ibadat. Maka pada saat yang penuh dengan kesibukan itu, mudah-mudahan kalimah talqin la ilaha illallah, anak dia sebut la ilaha illallah, dia boleh ikut mudah-mudahan. Jadi saya minta pada tuan-tuan, waktu menghadapi kematian, keluarga ke siapa ke, bukan kita suruh dia mengucap, mak, ngucap mak, ngucap. Jangan macam itu. Tuan-tuan ajar la ilaha illallah. Dan kalau dia sebut pelak-pelak pun tak apa. Janganlah tuan-tuan duk bayar macam drama, bila nak mati penuh ngucapnya la ilaha illallah. Tidak. Orang nak mati macam-macam cara sebut la ilaha illallah. Betul lah tu. Lidah dia dah kelu. Ada yang sebut la ilaha illallah, dia sakit dah. Betul lah tu. Bila dia dah boleh sebut mengucap, tuan-tuan jangan lagi paksa dia. Tuan-tuan jangan suruh dia lagi ngucap, ajar dia ngucap. Diam. La ilaha illallah, dia ngucap. Lepas tu dia pejam mata. Kita semua diam. Terus ajar dah. Dia buka mata, dia minta air. Kita pun ambil straw, ambil air, bubuh dalam mulut dia pelan-pelan. Dia minum 2-3 teguk. Lepas tu kita ajar dia mengucap balik la ilaha illallah. Dia pun ikut la ilaha illallah. Dia koma. 3 hari dia koma selepas la ilaha illallah. Maka matinya dalam keadaan mengucap la ilaha illallah. Walaupun kalimah tu 3 hari lepas, 3 tahun lepas. Selepas dia mengucap, dia tak sedar langsung. Itulah kalimah terakhirnya la ilaha illallah. Maka dia dikira mengucap 2 kalimah syahadah. Matinya dalam keadaan mudah-mudahan husnul khatimah. Mati dalam keadaan baik. Tetapi sebaliknya, orang yang mati dalam keadaan buruk, Allah sebut. Tuan-tuan buka riwayat Nabi Ibrahim nak tengok
macam mana rupanya malaikat maut. Berapa banyak tuan-tuan Nabi Sulaiman jumpa, Nabi Muhammad jumpa, Nabi Ibrahim jumpa. Wajah yang sangat menakutkan. Kalau dengan yang orang baik-baik, dia sebut dengan bahasa yang santun. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tapi bagi orang yang kufur kepada Allah, dijerekahnya, dipukulnya muka, dipukulnya badan, suruh roh keluar. Nabi Muhammad ketika saat sakaratul maut, mencelup airnya dalam bekas, disapu di muka ni. Pun Nabi doa minta supaya diringankan ghamaratil maut, diringankan gelombang kematian. Kalaulah para Nabi dan Rasul merasai sakit kematian, apatah lagi kita. Sebab tu dalam kitab-kitab disebut ada orang yang mati ni, dia rasa pergerakan roh daripada bawah naik ke atas. Datang ke perutnya, datang ke dadanya, berombak dia sampailah habis. Dan mata dia pun melihat roh dia. Sebab tu ada orang mati tuan-tuan, mata terbeliak. Yang tuan-tuan tengok dalam drama tu, mata pejam, mati pejam. Itu drama. Pengaruh ada, cut. Yang mati ni tak ada cut tuan-tuan. Mata terang. Roh dia, mata dia memandang ke mana roh pergi. Maka kita yang hidup ni, ambil tangan kita, sapu mata dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang mulut tenganga. Maka kita pun ambil kain, kita ikat. Ambil kain, ikat. Supaya mulutnya tertutup. Mata kita pejamkan, mulut kita tutup. Dah sampai habuan dia. Orang kampung saya sebut, dah sampai habuan dia. Dah sampai masanya. Dah takdir je, dah sampai. Habis. Maka menangislah anak, mak. Menangislah isteri abang. Menangislah suami, leha menangis. Atau ada yang menangis dia buka tingkap. Dia menangis di luar tingkap. Ada yang menangis duduk di atas tangga. Orang kampung duduk di bawah. Mak dah tak ada. Yang di bawah tu, yang tengah isap rokok pun buang rokok dia. Yang tengah menonton, tutup TV. Yang tengah hirup kopi, letak balik gelas dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang baca Yasin pun, tutup surah Yasin. Yang baru sampai, orang telefon, mak sakit, baru sampai, terduduk dia dekat kereta. Semua pergerakan ini tertutup, terhenti, automatik berhenti. Tetapi perjalanan kita yang mati tak terhenti. Yang berhenti cuma jasad. Rohnya nun terus berjalan. Akan ada lagi kira bicara untuk awak. La tufattahu lahum abwabus sama'. Bagi orang yang jahat, rohnya tak terbuka pun pintu langit. Pintu langit tak terbuka. Pintu bumi pun tak terima. Orang macam ni kata Allah, la yadkhul jannah. Mereka takkan masuk dalam syurga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sehinggalah unta boleh masuk dalam lubang jarum, baru dia boleh masuk syurga. Unta nak masuk dalam lubang jarum, boleh tak? Allah bagi masa untuk kita berubah menjadi orang baik, menjadi orang beriman. Jom kita berubah tuan-tuan. Tak rugi pun kita jadi orang baik. Keuntungannya adalah untuk diri kita balik. Supaya kita mati dalam husnul khatimah. Dan supaya kita membuat persiapan dengan saat yang pasti akan berlaku ini. Semoga perkongsian kita di dalam rancangan Al-Kuliah ini, tak banyak pun tuan-tuan, ada sedikit perasaan kita untuk ingat kepada Allah.
untuk takut kepada kematian dan membuat persiapan. Ada orang kata, jangan takut pada mati. Takutlah kepada pencipta kematian. Fikir-fikirkan tuan-tuan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.